Apa hukum kita melabur dalam syarikat yang menjanjikan keuntungan harian antara 5 hingga 20? Antara 5 hingga 20. Dia dah tetapkan 5 hingga 20 lah. Dan keuntungan itu terus dimasukkan ke dalam akaun bank. Tak kisah bagi cash ke akaun bank. Syarikat itu melaburkan wang pelaburan dalam sektor makanan seperti restoran dan sektor lain patuh syariah. No. Tak patuh syariah lah tu. Merepek lah tu. Confirm merepek. Confirm merepek. Kenapa saya kata merepek? Kalau dia kata patuh syariah, maksud patuh syariah ni kena patuh sungguh lah. Kalau dia kata 5% hingga 20%, kat situ dah tak patuh dah. Pelaburan, dia tak boleh tetapkan keuntungan. Bila sebut pelaburan daripada patuh syariah, dia mesti ada rugi, dia mesti ada untung. Kalau rugi, kita sama-sama rugi. Kalau untung, kita sama-sama untung. Berapa untung? Mana tahu tak berniaga lagi. Tunggu nanti lepas berniaga, barulah tahu untung. Jadi ini adalah penipuan. Saya sebut siap-siap. Saya tengok pun tahu dah. Tengok sekali lalu tahu dah. Dia melabur dalam sektor restoran dan sektor restoran. Mana ada satu perniagaan yang hari ini melabur, esok tu dapat untung? Tak. Dapat ditentukan 5-20% pula tu. Apabila keuntungan tu ditetapkan minimum dan maksimum, maka automatik dia tak patuh syariah. Jika patuh syariah, dia gini. Kita berniaga, kalau untung, kita bagi untung sebanyak 50-50. Contoh, kita bagi untung, awak dapat 30%, saya 70%. Tengoklah untung berapa. Kalau untung 100, awak dapat RM30. Sebab saya buat kerja, saya dapat RM70. Kalau 1000 untung, awak dapat 300, saya dapat 700. Tapi jangan lupa, kalau rugi 100, awak rugi 30, saya rugi 70. Kalau gitu, dia ada perjanjian gitu. Dia mana ada 5-20. Bila sebut 5% je, habis, cukup. Tak patuh syariah. Jadi, dia melabur dalam sektor dan keuntungan dia pula harian. Lagilah merepek, merapu. Tak ada pelaburan gitu. ASB pun, yang dijamin kerajaan pun, setahun sekali je dapat. Itu pun 5%. Itu pun dah berkurang-kurang dah. Setahun tu. 5% setahun oh. Ini satu hari 5% hingga 20% oh. Ini confirm Ponzi oh. Tahu Ponzi? Sistem Ponzi. Sistem Ponzi ni satu pelaburan yang haram, yang diharamkan, sama ada undang-undang pun haram, sama ada syarak lagi-lagi haram. Dia panggil sistem Ponzi. Dia ambil, dia panggil orang masuk, dia ambil duit orang yang masuk tu untuk bayar. Dia ambil, bayar. Bukan melabur betulnya. Tidak. Confirm dah Ponzi. 5%, 20% sehari ni, confirm. Malah 5% hingga 20%, 20% sebulan pun kemungkinan besar. Ponzi dia panggil. Boleh Google. Ponzi, P-O-N-Z-I. Charles Ponzi nama dia. Charles Ponzi. Seorang yang mereka kaedah ni. Ramai kaya dengan kaedah ni. Dia ambil duit orang, tak kisahlah dia namakan lah, konon-konon sektor tu lah, sektor ni lah. Lepas tu dapat duit banyak, dia ambil duit orang ni, dia bayar yang orang ni bayar. Sebab dia dah janjikan berapa persen. Maka bila bayar, orang ni dapat, aku dapat untung lah. Dia beritahu kat orang lain masuk lagi. Orang lain masuk. Aku dapat masuk. Dan dia ambil orang, duit orang yang masuk, baru masuk untuk dia bayar orang lama. Lepas tu orang ni pula, aku dapat. Lagi makin besar. Akhir sekali dia jadi gini, macam gunung. Dia nak perlu tunaikan semua janji-janji dia yang kat atas. Dia ambil duit Allah, dia bayar. Dia ambil makin besar. Dia ambil Allah, dia bayar. Bayar lama-lama tak lagi dah, nak runtuh, nak collapse dah, nak runtuh dah. Bila nak runtuh, dia tengok berapa baki yang ada. Kita tinggal 3 juta lagi ni. Okey, lari, dapat 3 juta, lari. Dia dapat 3 juta belah. Orang lain semua, orang awal dapatlah untung lah orang awal. Confirm benda ni. Pak Mantelo, jenis Pak Mantelo lah. Charles Ponzi. Jadi saya tak tuduh, tapi kalau tengok ni, dia menjanjikan keuntungan harian. Satu-satu masalah. Tak ada orang berniaga lah untung harian.
Meniaga tu goreng pisang tu boleh lah untung harian. Itu pun kena rolling boh. Kena rolling, esok belum tentu, lusa bulan depan tak ada orang, hujan orang tak datang. Itu baru goreng pisang tepi jalan. Untung harian pun tak boleh kira harian, kena kira bulanan juga. Lepas tu pula dia fixkan 5% hingga 20%. 5% maknanya tak mungkin 4%. Kat situ dah tak patuh syariah. Lepas tu dia terus masuk akaun bank. Itu tak kisah masuk akaun bank ke, masuk akaun bayar cash ke, tu tak kisah, tu cerita lain. Cara dia bayar tu. Lepas tu dia dakwa sektor pemakanan. Jangan tertipu.